Jejak Harmoni adalah sebuah inisiatif pengembaraan ke rumah-rumah ibadat yang terletak dalam lingkungan jarak berdekatan. Ia bertujuan untuk meraihkan kepelbagaian dengan saling mengenali dan memahami nilai-nilai yang dikongsi oleh masyarakat berbeza agama, sekaligus menyemai semangat kekitaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dan. Dan saya Daniel. Yeah. Di mana destinasi kali ini? Untuk Jejak Harmoni kali ini kita berada di mana? Kita berada di Terengganu. Kali ini kami menjejaki keharmonian yang terdapat di daerah Kuala Terengganu. Banyak tempat yang menarik di Kuala Terengganu ni sendiri. Betul. Salah satunya Daniel boleh tengok kat belakang ni. Ini namanya Masjid Kristal. Sebab kalau tak silap Daniel, tempat ni memang salah satu tarikan untuk di Taman Tamadun Islam. Yes, betul. Dan salah satu lagi, kalau Daniel nak tahu, kita ada batu bersurat menandakan kedatangan awal Islam dekat Terengganu ni sendiri. Kali ini Jejak Harmoni nak ke Dungun. Sebab kita nak pergi rumah ibadat dekat Dungun. Sebelum kami ke Dungun, Dan sempat membawa Daniel singgah di kampung Cina Kuala Terengganu. Antara lokasi tumpuan di sini adalah Lorong Kenangan Payang. Ada tempat ni. Nama payung depan ni ada bau. Kakak long itu payung. Ada kata. Tempat ni memang dipanggil Jalan Kampung Cina tau. Ya, betul. Walaupun diorang berbahasa Cina, tapi mereka lebih selesa bercakap dalam bahasa Melayu menggunakan lorak Terengganu. Apa rahsia keharmonian masyarakat berbilang bahasa di Terengganu? Okey, dalam Terengganu ni, orang Cina, kita banyak gaul dengan orang Melayu. Dari segi cara kehidupan ataupun dari segi lorak untuk cakap Terengganu semua tu, kita pun Rapat lah. kita rapat. Bagi saya, Terengganu adalah satu tempat yang sangat harmoni. Gaul dengan kawan-kawan semua tu, kita doklah kata kisah sangat dengan dia kat orang benda lah, dia bangsa benda, dia agama benda, tak ada. Kita memang bila kita gaul dengan kawan, memang kita gaul betul-betul secara ikhlas semua. Sebelum meninggalkan Kuala Terengganu, kami singgah di Pasar Payang yang mencerminkan keharmonian peniaga serta pengunjungnya berbilang kaum dan agama. Kami tiba di Dungun untuk menjejaki kisah keharmonian antara dua buah rumah ibadat yang berjarak 400 meter. Kehidupan kita mempunyai pegangan agama masing-masing. Jadi dalam agama itu sendiri dah mempunyai pegangan ataupun ajaran yang mana semua kita sedia maklum setiap agama mengajar ke arah kebaikan. Jadi kita berpegang kepada amalan ataupun pegangan yang diajar oleh agama demi untuk mengekalkan keharmonian di antara agama-agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Sungai Udang ini merupakan masjid pertama dan tertua yang didirikan secara gotong royong oleh penduduk di Mukim Kuala Dungun sekitar tahun 1948. Masjid Sungai Udang ini turut dikenali sebagai Masjid As-Sadiqin Sungai Udang.
Ya, kita ada satu komuniti di Dungun ni, masjid yang mana terletak berhampiran dengan suatu tempat ibadat. Sebenarnya tiada masalah pun di kalangan komuniti masyarakat. Sebab masing-masing boleh menerima walaupun majoriti di sini adalah orang Islam. Tapi tiada yang provokasi ataupun tindakan-tindakan yang boleh menjejaskan hubungan. Masa tahun 78 tu saya tingkat tahap 1, Tokong tu dah ada. Pun tak ada masalah. Mereka pihak Tokong menjalankan aktiviti dia. Kita pun aktiviti kita tidak ada masalah. Kalau suara azan tu memang dengar lah. Tapi tak ada. Setakat ni tak ada masalah. Suara ayat ataupun majlis Tokong tak pernah mengganggu kita. Tak ada masalah perkauman. Memang harmoni lah. Orang Cina, kalau kita pergi pagi-pagi dekat kedai makan, pemilik dia anak murid saya, sekolah rendah utama dulu. Tapi pelanggan dia, majoriti orang Cina. Yeah. So pelanggan orang Cina tu dia pergi beli kan? Ya je, makan di situ. Mana dia pilih, dia suka nasi dagang, dia suka pulut ke, semua dia ambil di situ dia. Oh, seronoknya Sembang. Sembang apa Sembang? Ketenangan pemandangan laut di pesisir pantai Dungun mencerminkan amannya hubungan antara pelbagai kaum dan agama. Dibina lebih 3 generasi lalu, seni bina rumah bahala di Jalan Bijangga ini masih kekal teguh seperti asalnya. Amal dulu, saya ingat itu nenek kita baca bahasa Jawi. Surah Kabul Jawi dia baca. Dia kutang, dia ayah dia bahasa Jawi. Dia baca Jawi gini. Gini, dia satu-satu gini. Lembut, pasal dia ahli patah kan. Dia satu-satu tulis gini. Dari kanan kaki baca. Lambat dia baca. Saya ingat dulu lagi, tahun 60-an. Apa ni, pejabat daerah. Apa ni, Gerang Tanah. Bahasa Jawi juga. Daniel sempat meluangkan masa berbual dengan Encik Am Akian yang menjadi timbalan pengurusi di rumah bahala ini sejak tahun 1968. Untuk memudahkan pengunjung, rumah ibadat ini telah dinaik taraf menjadi bangunan 2 tingkat sekitar tahun 1980-an. Bagi Encik Am, persahabatan dengan rakan-rakan yang majoriti berbangsa Melayu sudah sebati dengan dirinya. Okey, Daniel. Kita dah pusing dekat Terengganu ni, dekat Dungun sekarang ni. Okey, apa yang Daniel boleh kongsikan? Yang Daniel belajar sepanjang Daniel pusing dekat Terengganu dengan Dungun ni, dekat kampung saya ni. Daniel sebenarnya nampak majoriti ni banyak Melayu kat sini, tapi selain tu ada juga Cina. Tapi dalam masa yang sama kita boleh tengok mereka masih boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Betul. Sebab dia hormat antara satu sama lain. Ya. Jejak harmoni, faham, Hormat dan terima. Bereh boh. Itulah antara cebisan kisah keharmonian di negeri Terengganu. Keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama ini harus sentiasa disemai agar terus menjadi identiti rakyat Malaysia yang dikagumi di mata dunia.